Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya Ramli bin Ismail, pelajar Master Islamic Studies daripada OUM, akan membentangkan satu tajuk isu-isu semasa, akidah dan pemikiran Islam, bertajuk kesan globalisasi dan cabarannya terhadap pemikiran dan akhlak. Globalisasi merupakan satu istilah yang baru, yang asing bagi negara bukan Barat dan juga Islam. Kalau kita rujuk kepada buku yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi yang bertajuk Globalisasi Pendedaran Islam, istilah ini timbul dengan bermulanya daripada New World Order yang diumumkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat yang di mana selepas berakhirnya sandiwara Perang Dingin dan hancurnya Soviet Union. Melalui globalisasi, sedikit demi sedikit telah terhakis nilai murni dan sihat dalam kehidupan bermasyarakat yang selama ini dijaga dengan baik, terutamanya di negara-negara umat Islam seperti negara kita, Malaysia. Kita pergi kepada definisi globalisasi. Globalisasi adalah satu proses bagi memastikan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kampung ini terus mengecil dan mengecil sehingga menjadi mirip seperti sebuah lorong. Apa yang berlaku di hujung lorong boleh sampai kesannya ke hujung yang lain dalam masa beberapa saat sahaja. Menurut Kamus Dewan, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepatasan perkembangan teknologi maklumat. Secara kesimpulannya, globalisasi adalah merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari sebuah daerah dalam dunia kepada sebuah daerah yang lain di dalam dunia ini. Ini bermakna globalisasi ialah pemindahan nilai-nilai Barat kepada tamadun yang bukan Barat. Masyarakat daripada bukan dari negara Barat sangat terpengaruh dengan tamadun Barat, menyebabkan mereka kecundang di tangan tamadun Barat ini. Antara pengaruh globalisasi di dalam masyarakat boleh dilihat kepada paparan video yang sama-sama kita tengok, iaitu antaranya kalau kita tengok pada video yang pertama, di mana budaya rappers dan hip hop yang dibawa oleh Barat sehingga mereka lupa jati diri bangsa mereka sendiri, di mana penggunaan nama samaran yang bererti di Barat menggantikan nama asal. Contohnya, mereka menggunakan nama Sam untuk menggantikan nama India mereka yang asal, dan tidak mengenakan pakaian tradisi walaupun mereka sedang bergembira dengan hari perayaan mereka, iaitu Deepavali. Antaranya juga ialah mereka meniru aksi-aksi yang asing bagi mereka, aksi menari dan menyanyi di jalanan yang asing bagi bangsa mereka sendiri. Bagi video yang kedua pula, kita boleh lihat bagaimana dalam video kedua ini ditunjukkan kepada kita tentang satu masyarakat Melayu Islam yang menyambut perayaan Hari Raya. Dan kesan daripada globalisasi telah menyebabkan remaja-remaja lebih mementingkan mereka punya wifi berbanding dengan beramah mesra dengan keluarga. Walaupun mereka datang daripada jauh menziarahi sanak saudara, tetapi mereka lebih mementingkan telefon handset mereka berbanding untuk beramah mesra, membina memori bersama dengan keluarga. Inilah antara yang dikatakan pengaruh globalisasi di dalam masyarakat kepada golongan remaja. Seterusnya, kalau kita lihat kepada video satu dan video ini, beberapa kritikan sosial boleh diberikan. Antaranya, kalau video pertama itu, kritikan sosial yang dapat saya ambil ialah walaupun zaman dan gaya hidup berubah mengikut masa, tetapi kita tidak boleh melabaikan adat untuk menghormati orang tua
di mana adat untuk menghormati orang tua tidak pernah berubah walaupun zaman dan masa berubah. Yang kedua, jati diri bangsa janganlah dilupakan walaupun di zaman mana pun kita berada. Di mana kalau kita lihat dalam video pertama, seorang remaja seolah-olah tidak memperkenalkan dirinya sebagai Sam yang membawa pendekatan barat pada nama mereka. Walaupun nama mereka bukanlah sebagaimana yang disebut. Kemudian pada video kedua, kita lihat di mana kritikan sosial yang boleh kita ambil ialah jangan biarkan masa berharga bersama sanak saudara dibazirkan dengan aktiviti yang tidak membantu mengeratkan silaturahim. Di mana masa untuk kita bersama keluarga hendaklah kita manfaatkan sepenuhnya. Janganlah walaupun di era globalisasi sekalipun, kita remaja, khasnya remaja-remaja tidak menghiraukan perhubungan persaudaraan antara keluarga dan mementingkan gadget masing-masing. Kemudian seterusnya kita tengok pula dari segi perbezaan nilai-nilai murni yang hampir dilupakan sebagaimana yang dipaparkan dalam video 1 dan video 2 berbanding dengan nilai murni di zaman dahulu. Yang pertama, berbangga dengan jati diri bangsa sendiri melalui penggunaan nama sebenar yang beridentiti bangsa. Kalau kita lihat zaman dahulu, bangsa Melayu, contohnya kalau bangsa India, mereka berbangga dengan nama seperti Sami Welu contohnya. Kalau bangsa Melayu, mereka berbangga dengan nama-nama Abdullah ataupun nama-nama Muhammad, di mana nama-nama yang berpaksikan keturunan Nabi-Nabi. Tetapi kalau zaman sekarang, kebanyakan ataupun kesan daripada globalisasi telah menyebabkan kalau bangsa Melayu, contohnya nama Abu Bakar ditukar kepada nama Ben, contohnya. Nama Fatimah ditukar kepada nama Fatih ataupun nama Ainun ditukar kepada Ain dan sebagainya, menyebabkan jati diri mereka telah berubah. Kemudian kalau nilai murni yang kedua, kalau kita kait dengan video ialah amalan memberi hadiah kepada saudara mara sempena perayaan. Di dalam video ini ditunjukkan bagaimana seorang nenek memberi hadiah Maruku kepada cucunya untuk dibawa kepada mak dia. Amalan ini merupakan amalan yang murni, tetapi sepatutnya pemberian itu mestilah hasil daripada, kalau kita tengok pada zaman dahulu, pemberian itu dibuat, mereka bergotong royong menyediakan makanan seperti makanan tradisional. Kalau dia di semasa perayaan, penyediaan tapai, penyediaan kuih muih yang disediakan secara berkeluarga, gotong royong. Ini mengeratkan tali silaturahim antara keluarga, dan mereka menjadikan kuih muih itu sebagai satu buah tangan apabila mereka mengunjungi dari rumah ke rumah. Maknanya berbeza dengan zaman sekarang, kalau sekadar mengiring kepada anak dan sebagainya lah. Kemudian nilai murni yang ketiga yang hampir dilupakan ialah nilai mengenakan pakaian tradisi ataupun pakaian yang menjadi kebanggaan kepada sesuatu bangsa. Maknanya kalau bangsa Melayu, kalau di hari perayaan sepatutnya kita mengenakan pakaian berbaju Melayu, bersamping dan bersongkok. Tetapi kalau kita lihat daripada video ini, mereka hanya berpakaian seperti biasa sahaja, seolah-olah mereka tidak menyambut perayaan. Jadi inilah antara perbezaan-perbezaan yang berlaku. Kemudian perbezaan yang keempat ialah amalan memberi galakan kepada anak-anak supaya bergaul mesra dan berbuat baik dengan sanak saudara. Kalau kita lihat dalam video ini, di mana amalan ini hanya berlaku apabila remaja yang datang daripada bandar seolah-olah tidak menghiraukan keluarga dan hanya ditegur sekali saja oleh mak dia. Tetapi kalau sepatutnya, kalau di zaman dahulu, perkara ini dilatih daripada awal, daripada kecil lagi, sehingga apabila mereka berjumpa dengan sepupu sepapa mereka, mereka sangat rapat dan mereka menjalinkan hubungan dengan baik sekali.
terutamanya lebih-lebih lagi lah apabila mereka menyambut hari raya. Kemudian seterusnya kita tengok pula dari segi kebaikan globalisasi. Saya senaraikan tiga kebaikan yang kita perolehi daripada globalisasi. Globalisasi, walaupun kita kata tadi globalisasi ada kesan buruk, tetapi dia juga mempunyai kesan yang agak baik, yang baiklah. Yang pertama, globalisasi akan membantu mempercepatkan kematangan pemikiran remaja. Kalau kita khusus pasal tajuk ini kepada remaja, saya kaitkan dengan remaja. Maksudnya, apabila globalisasi telah memudahkan maklumat disampaikan kepada remaja. Maknanya remaja memperolehi maklumat di hujung jari dan mereka, kalau mereka bijak, mereka boleh mencari segala maklumat yang ada dan proses ini akan memberi kematangan yang lebih segera kepada remaja. Yang kedua ialah peningkatan peluang pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Dengan globalisasi, penubuhan universiti-universiti sangat mudah dilakukan. Maknanya mereka tidak memerlukan pembangunan kos yang tinggi untuk pembinaan universiti secara fizikal. Tetapi pembinaan universiti boleh dibuat secara online dan semua pihak boleh mendapat pelajaran melalui sistem online. Sebagaimana yang dilakukan oleh OUM, walaupun mereka hanya memiliki bangunan yang kecil saja, tetapi mereka memiliki pelajar yang ramai kerana sistem pembelajaran yang berdasarkan online. Inilah antara yang kesan baik daripada globalisasi. Kemudian yang seterusnya ialah membantu remaja tempatan mempelajari dan terlibat dengan teknologi yang lebih canggih secara tidak langsung, mengelak mereka terjebak daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Apabila berlaku globalisasi, ada syarikat-syarikat yang pelabur luar daripada luar negara akan datang ke, contohnya kalau Malaysia, mereka akan menubuhkan satu syarikat R&D ataupun dipanggil Research and Development. Di sinilah peluang untuk pelajar ataupun remaja untuk menimba ilmu pengetahuan tentang teknologi untuk pembangunan mereka seterusnya. Kemudian kita lihat pula kepada kesan buruk daripada globalisasi. Saya senaraikan 3 kesan buruk daripada globalisasi. Yang pertama, globalisasi akan menyebabkan pencemaran budaya kepada golongan remaja. Inilah seperti yang saya cerita tadi, bahawa globalisasi telah menyebabkan remaja-remaja kita terikut-ikut dengan budaya barat. Seperti contohnya kalau kita tengok dalam video yang pertama tadi, mereka melupakan jati diri walaupun berada dalam musim perayaan. Kemudian yang kedua, menjadikan remaja lalai dengan internet dan melupakan tanggungjawab sosial bersama keluarga dan masyarakat. Globalisasi telah menyebabkan gelombang internet yang begitu hebat sekali, menyebabkan semua pihak, tidak termasuk tidak hanya sekadar remaja, tetapi orang tua, kanak kecil juga sangat terpengaruh, sangat terkesan dengan budaya Wi-Fi, sehingga setiap masa anak muda ataupun remaja memegang telefon masing-masing sehingga melupakan tanggungjawab mereka yang sebenar terhadap keluarga, terhadap pelajaran dan sebagainya. Kemudian kesan buruk yang seterusnya ialah boleh mempengaruhi remaja terlibat dengan kumpulan keganasan di luar negara atas alasan yang tidak tepat. Kalau kita lihat rekod terdapat daripada remaja-remaja kita yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan pengganas di luar negara, mungkin di atas alasan jihad fisabilillah, tapi mereka kadang-kadang tidak sedar bahawa mereka terlibat dengan kumpulan yang terlibat dengan kumpulan keganasan. Ini adalah hasil daripada globalisasi maklumat yang mereka hanya dapat melalui internet tanpa mereka merujuk kepada maklumat yang sebenar, sehingga mereka terjebak kepada anasir-anasir yang tidak sihat yang boleh merugikan hidup mereka. Seterusnya ialah kita punya rumusan kepada tajuk yang kita sama bincang ini.
globalisasi saya boleh simpulkan sebagai memberi kesan yang signifikan terhadap pemikiran dan tindak laku remaja pada masa kini. Berlakunya pemindahan nilai-nilai barat seperti falsafah dan pemikiran, ekonomi, kapitalis, budaya berseronok-seronok kepada tamadun yang bukan barat, kepada terpesona dan terpikat dengan tamadun barat. Namun begitu ada kesan positif yang boleh diambil manfaat. Masyarakat hendaklah bijak untuk mengambil peluang dari nilai positif yang dihasilkan oleh globalisasi. Manakala dalam menangani kesan negatif pula, semua pihak hendaklah bertanggungjawab dalam mendidik dan memastikan golongan remaja tidak hanyut dengan perkara yang boleh merosakkan pemikiran mereka. Saya rasa sekadar itulah sahaja pemetangan saya. Saya ucap ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.